Assalamualaikum dan salam syaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 5 Mac 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Berita dimulakan dengan sistem pembayaran Sarawak Pay yang kini diperluaskan lagi ke luar negara melalui Union Pay Virtual Card dalam platform e-walletnya. Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata ini membuktikan satu lagi kejayaan Kerajaan Sarawak ke arah negeri digital. Ini adalah satu kejayaan di bawah kita negeri Sarawak, kerana kita barangkali first having this virtual card accepted globally. Saya telah berkunjung di negeri China, di Shanghai, kira-kira 2 tahun yang lepas, dan saya menandatangi kerjasama di antara Union Pay International dengan Sarawak Pay. Bermakna sistemnya disatukan, integrated, dan QR code dia boleh menerima kad Sarawak Pay. Bermakna Sarawak Pay boleh digunakan di seluruh negara yang menerima Union Pay. Beliau berkata demikian semasa majlis pelancaran Union Pay International Virtual Card secara maya di pejabatnya di Wisma Bapa, Malaysia pada Khamis. Tambah Ketua Menteri, sehingga kini hampir 1 bilion ringgit transaksi pengguna telah direkodkan di dalam Sarawak Pay, dan beliau berharap dengan kerjasama bersama Union Pay ini ia akan memberi impak peningkatan yang memberangsangkan. Untuk rekod, Sarawak Pay kini mempunyai seramai 496,000 pengguna dan hampir 70,000 peniaga yang mengambil bahagian di Sarawak. Berita seterusnya, penduduk di Serudit A dan Serudit B Paku Sepauh yang kini sedang menjalani Perintah Kawalan Pergerakan terus mendapat bantuan makanan daripada wakil rakyat mereka. Pada Khamis, Timbalan Ketua Menteri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Saban, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas, dan Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lawson Chuat, menyampaikan sumbangan makanan kepada 75 pintu di 2 buah rumah panjang tersebut. Ia merupakan bantuan tambahan daripada yang telah disalurkan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Betong melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Bahagian Betong sebelum ini. Berikut pula, Kerajaan Sarawak sentiasa peka kepada keperluan asas masyarakat di kawasan Ulu Merapok. Untuk itu, menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Kerajaan Sarawak akan membekalkan bekalan air bersih di kawasan itu bagi menggantikan penggunaan air bukit ketika ini. Dalam masa yang sama, kapasiti loji air di kawasan tersebut juga akan dipertingkatkan untuk menampung keperluan masyarakat setempat, khususnya kampung-kampung yang berdekatan. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program Walkabout menaik taraf Dewan Kampung Bukit Manang, Merapok baru-baru ini. Dalam majlis itu, Datuk Amar Awang Tengah yang juga Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Sari turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM100,000 bagi menaik taraf Dewan Kampung Bukit Manang, tadika akar baik RM10,000, dapur gereja Kampung Bukit Manang RM5,000, Persatuan Wanita Kampung Bukit Manang RM5,000 dan pakaian tradisi Kampung Bukit Manang RM3,000. Selanjutnya, Kerajaan Sarawak menyumbang sebanyak RM4.179 juta bagi membina bangunan baharu Persatuan Autism Kuching (KAA). Semasa melawat ke KAA pada Khamis, Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak KWKPK Datuk Sri Fatimah Abdullah berkata, peruntukan itu bagi menampung kos pembinaan bangunan tersebut. Petang ini lawatan kami ada misi yang khas. Itu sebenarnya adalah untuk menyampaikan cek, tapi ceknya tak siap lagi. But next week we were told that it is on the way, so insyaAllah. Jadi petang ini kita hanya akan menyampaikan mock check. The real check will be coming next week. Ya. Saya ingin mengucapkan bagi pihak kerajaan negeri ingin mengucapkan tahniah kepada Kuching Autistic Association atas kerja yang sangat baik, ya, perkhidmatan yang sangat baik yang diberikan kepada anak-anak kita, individu-individu yang autistik. Ujar Datuk Seri Fatimah lagi, Kerajaan Persekutuan turut tidak ketinggalan menyalurkan bantuan bagi membantu golongan berkenaan. For Kuching Autistic Association, ya, saya melihat rekod bantuan yang telah diberikan oleh kerajaan melalui Jabatan Kebajikan. Satu ialah melalui apa yang kita panggil sebagai rangsum. Grant rangsum ini adalah untuk membantu, it is to help with either in terms of minuman dan makanan, ya,
Dan satu lagi bantuan yang diberi oleh kerajaan ialah allowance untuk OKU yang hadir, dan yang berdaftar dan hadir dalam aktiviti yang dijalankan oleh NGO tersebut. Selain itu, Kerajaan Sarawak akan menyediakan geran operasi tahunan bagi KAA menjalankan program pada tahun ini menerusi geran pertubuhan sukarela kebajikan PSK pada tahun lepas sebanyak RM20,000. Tambahan Kerajaan Sarawak bersama pertubuhan bukan kerajaan NGO juga katanya akan menyediakan perkhidmatan pemulihan dan sistem sokongan untuk orang kelainan upaya OKU di Sarawak. Seterusnya mengenai kejohanan larian klasik Trail Borneo BTC anjuran Kuching Fitness Association dengan kerjasama Sarawak Sports Corporation yang bakal berlangsung 16 hingga 17 Oktober 2021 di Taman Negara Kubah. Bercakap dalam sidang media di Kuching pada Khamis, Menteri Pelancongan Kesenian dan Kebudayaan yang juga merupakan Menteri Belia dan Sukan Sarawak, Datuk Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kementeriannya amat teruja dan menyokong penuh akan penganjuran tersebut yang bakal menampilkan atlet tempatan dengan standard kelas dunia. Kejohanan tersebut jelasnya merupakan satu platform dan peluang untuk mengisi peta dunia dengan menjadikan Sarawak sebagai destinasi pelancongan sukan larian. The only place in Southeast Asia where this Spartan Trail World Championship event is going to be held. With that, the Ministry of Tourism, Art and Culture in Sarawak definitely is very, very excited and really supporting this event. Make sure that it will be a success. In Sarawak, we have the best kept trails, from the lush of the rainforest to the paddy fields. A wide variety of sceneries and moods, which means Instagrammable opportunities to all those racers who are taking part. Di samping itu, tambah Datuk Karim, selain mempamerkan keunikan serta keistimewaan Sarawak, acara ini juga akan membantu mempromosikan kepentingan gaya hidup dan senaman yang sihat. Besides benefiting local athletes, this is also a platform to showcase our unique culture and warm hospitality to the world. This will be the first time an international Spartan World Trail Championship that will be held in Kuching, in Borneo. It provides an opportunity to help revitalize our tourism industry after this COVID-19. It definitely help to promote the importance of healthy lifestyle and exercise, recreation. This will help promote the sports of trail running and identify local talents to represent Sarawak in competing against the international field. Laporan di Dun Semop, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Hal Ehwal Korporat dan UKAS, Abdullah Saido telah mengadakan lawatan kerja ke Semop pada Khamis. Lawatan kerja beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop itu melibatkan beberapa projek di Kampung Paloh, Kampung Kedang, Kampung Berangan, Kampung Sedau dan Kampung Serdeng. Ini termasuk dua projek program transformasi luar bandar RTP beliau yang dianggarkan berjumlah RM450,000. Selain lawatan ketiga tapak projek RTP, ahli Parlimen Tanjung Manis yang menelan kos sekitar RM800,000 dan juga dua projek mesra rakyat PMR Kerajaan Persekutuan bernilai RM1 juta. Pada lawatan kerja kali ini juga, beliau turut menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM143,401 kepada 6 jawatan kuasa kemajuan dan keselamatan Kampung JKKK, Rumah Panjang dan sebuah JKKK Kampung, 2 tadika kemas dan 1 persatuan ibu bapa dan guru PIBG. Di Kampung Berangan, Abdullah telah berkongsi maklumat dengan tuai rumah tentang cadangan pelaksanaan projek menaik taraf sistem penyaliran oleh Jabatan Pengairan dan Saliran JPS yang bernilai RM15.5 juta. Selain itu, beliau juga meluluskan beberapa projek yang menggunakan peruntukan MRP termasuk projek Bina Baharu Titian Belian yang akan menghubungkan 5 buah rumah PPRT di Kampung Kedang yang bernilai RM87,000 dan projek naik taraf Dewan Berangan bernilai RM30,500.
Di Sebuyau, pembinaan bangunan tambahan bagi Masjid Baru Sebuyau Fasa 3B dijangka siap sepenuhnya menjelang Ogos 2021. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak Datuk Julaihi Narawi berkata, kos bagi kerja-kerja pembinaan bangunan tambahan masjid berkenaan adalah sebanyak RM4.28 juta. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau itu menambah pembinaan bangunan tambahan tersebut telah bermula pada 21 Ogos tahun lepas. Semasa melakukan tinjauan ke tapak projek pada Rabu, beliau memberitahu terdapat beberapa tambah baik dicadangkan bagi kesesuaian dan keselesaan para jemaah kelak. Sementara itu, dalam program berasingan, beliau turut meninjau pembinaan jeti untuk kemudahan golongan nelayan di kampung Masjid Sebuyau. Dalam lawatan itu, Datuk Julaihi telah meluluskan peruntukan sebanyak RM13,000 menerusi geran projek kecil luar bandar MRP bagi projek tersebut. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.